Puan daripada TikTok. Boleh tak Tuan jelaskan kenapa sebelum ini dikatakan penjara Sungai Buloh tapi dipindahkan ke penjara Kajang? Baik, saudara Wan, sebenarnya Sungai Buloh ni sinonim macam dulu ni. Tahun 60-an, 70-an, 80-an orang cakap pasal penjara Pudu. Dah dengar kan? Bila penjara Pudu ditutup, Sungai Buloh. Ya. Tapi sejak kebelakangan ni, dalam beberapa bulan yang lalu, saya rasa lebih setahun yang lalu, Sungai Buloh ataupun pihak penjara telah mengadakan polisi terkini. Sungai Buloh tidak lagi digunakan sebagai penjara untuk banduan-banduan selain daripada orang yang ditahan yang tidak dapat jaminan untuk bicara, dan saya percaya orang yang menunggu bilik akhir iaitu hukum gantung. Jadi Kajang adalah tempat yang disediakan sekarang ni, yang dulu khusus untuk perempuan, sekarang untuk lelaki, untuk banduan-banduan yang menjalani hukuman penjara seperti Najib Razak. So bukan sebelum ini dikatakan penjara Sungai Buloh, sebelum ini dianggap oleh orang ramai Sungai Buloh tempatnya. Dan perkara itu tidak perlu dibincangkan pada masa itu, sebab kita dengan adilnya membincangkan tentang prosedur-prosedur perbicaraan. Kita tak boleh mendahului dan menganggap dia akan dihukum sehingga mahkamah belum buat keputusan. So saya harap telah faham, dia ke Kajang. In fact, waran pengkomitan bermaksud dia perintah selepas seseorang itu dibuang rayuan dia, ditolak rayuan dan dikekalkan hukuman, perintah untuk dia dibawa ke penjara dipanggil waran komitan. Dan menurut waran pengkomitan tersebut, Najib diarahkan untuk dibawa terus daripada mahkamah ke penjara Kajang. So itu disah. Tetapi Tuan Hanif sebagai banduan, maaf kalau katakan, Najib juga dia banduan sekarang. Banduan. Najib juga berhak sebenarnya untuk memohon untuk dipindahkan, betul ya? Tepat sekali. Walau apa sekalipun seseorang yang sudah mula menjalani hukuman di penjara, dia berhak untuk memohon kepada pihak penjara. Mahkamah tak terlibat dah. Pihak polis tak terlibat, pihak pendakwa raya tak terlibat. Dia boleh pohon kepada pihak penjara jika dia hendak untuk apa-apa alasan yang kukuh yang dapat meyakinkan pihak penjara untuk pindah penjara lain. Contohnya, kalau Najib Razak berpendapat dia ingin melalui hukuman penjara ini di kawasan kampung halaman beliau, maka dia boleh minta untuk dipindahkan ke penjara yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Pekan dan sebagainya ada penjara di situ. So itu adalah hak dia untuk minta, tapi budi bicara penjara untuk tentukan. Mana tahu penjara yang diminta tu memang dah sesak, tak boleh hantar. So tak bolehlah nak dilayan permintaan tersebut sehingga ada kekosongan. Jadi ini adalah perkara yang tepat saudara Zamazi katakan, itu dia boleh minta, tapi budi bicara kepada penjara tentukan. Baik. Kita ada Edric Khoo. Tuan Hanif minta huraikan kenapa kertas draft keputusan penghakiman boleh terlepas hebat ketiga menyebabkan berlaku spekulasi. Amat malang sekali perkara ini boleh berlaku. Baik. Sorry. Saya rasa ada dua perkara di sini, saudara Edric Khoo. Saya rasa ada dua perkara yang saya faham daripada apa yang tertular ya. Pertama sekali, ada pengataan ataupun pendapat yang mengatakan ada satu portal yang sering kali sejak kebelakangan ini dibangkitkan, iaitu Malaysia Today, RPK, yang telah pun menerbitkan apa yang dikatakan sebagai seolah-olah alasan penghakiman ataupun broad grounds of judgment yang sebenarnya dikeluarkan oleh mahkamah pukul 4 ke atas, 4.36 ke atas. Seorang tanyakan bagaimanakah RPK itu ataupun portal tersebut memperoleh penghakiman sebelum ianya diumumkan oleh mahkamah. Itu satu. Yang keduanya, dalam apa yang tertular terdapat tarikh ini dinyatakan 26 hari bulan Ogos 2022, iaitu hari Jumaat. Hari ini baru 23. Now, kedua-dua perkara ini semestinya mempunyai penjelasan yang kukuh daripada pihak pendaftaran, pengurusan pendaftaran mahkamah. Perkara ini tidak melibatkan langsung mana-mana satu ataupun kesemua panel 5 hakim. Ini bukan urusan hakim. Sebab apa saya kata macam itu? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham. Pada hari Selasa lalu pun mahkamah ada keluarkan broad grounds of judgment lebih kurang 2,5 jam selepas permohonan menampilkan keterangan malu ditangguhkan untuk keputusan, dan juga penangguhan lebih kurang sejam lebih. Dan pada hari ini juga ditangguhkan lebih kurang 3 jam tak silap saya sebelum mahkamah keluar untuk memberi keputusan. Now, kenapa 2 jam, sejam, 3 jam ni? Inilah masanya mahkamah menulis
broad grounds of judgment tu, alasan-alasan keputusan. Dan sebab mahkamah seperti mana peguam, mereka seringkali menulis alasan penghakiman, cukup mudah untuk mereka apa yang ada dalam kepala dikeluarkan, diluahkan dan ditulis, walaupun 20 muka surat, 10 muka surat, yang ni 15 muka surat. Boleh tulis dan siap 3 jam dah cukup untuk di-type. Tapi bila di-type, semestinya dia draft, mesti ada typo, error dan sebagainya, yang memerlukan hakim-hakim tersebut membaca semula. Kalau ada ejaan salah ataupun ayat yang tergantung, maka dia boleh betulkan dan kemudian dia akan sign dan keluarkan. Jadi di sini saya percaya ada laporan polis dibuat oleh pihak pejabat pendaftaran Mahkamah Persekutuan petang tadi, mengatakan bahawa memang betul ada kebocoran daripada pejabat pendaftaran, bahawa sesalinan apa yang telah di draft tersebut yang belum disemak semula oleh hakim telah pun terdedah. Laporan polis dibuat untuk siasat siapakah dalang dalam pejabat pendaftaran ataupun pihak perkeranian ataupun siapa sahaja yang telah mengeluarkan tersebut. Dan jika betul telah terkeluar sebelum penghakiman, maka betul lah ada portal yang menerbitkannya. Jadi di sini siasatan bagi saya sarankan kepada pihak berkuasa polis yang menyiasat perkara ini, cukup lah. Sudah tiba masanya kalau portal tersebut boleh terbitkan apa yang pejabat pendaftaran laporkan telah pun terdedah ataupun terbocor tersebut, maka portal itu wajib disiasat. Adakah mereka menyebabkan mana-mana pegawai, mana-mana staf kerani dalam pejabat pendaftaran yang penuh tu membantu mereka keluarkan draft tersebut? Dan untuk ini pejabat pihak polis di Raja Malaysia Akril Sani kena tegas. Kalau perlu maka minta bantuan MLA dengan Peguam Negara England dan hantar pasukan polis bekerjasama dengan Scotland Yard untuk ambil keterangan, tahan dan siasat pihak berkenaan Malaysia Today. Dan kalau dinyatakan atau terzahir ada asas untuk dituduh, maka minta permohonan ekstradisi. Sebab ini bukan kali pertama perkara ini mencacah marbakan, menimbulkan kerisauan, kegusaran berkaitan sistem kehakiman oleh RPK dan Malaysia Today. Ini entah kali keberapa. Sebelum ini ada aduan dibuat ataupun laporan palsu dibuat tentang pengambilan rasuah oleh Hakim Nazlan, dan telah ditarik balik oleh Najib dalam permohonan dia. So cukuplah. Tak kisah sama ada orang itu lari ke Madagaskar sekalipun, pihak polis dan pihak peguam negara perlu mengambil tindakan. So itu yang pertama. Itu yang pertama, siasat siapakah yang bocorkan daripada pejabat pendaftaran mahkamah, dan siasat siapakah orang yang mendapat keuntungan daripada pembocoran awal tersebut. Yang keduanya tentang tarikh, saya percaya perkara ini belum diumumkan, belum dinyatakan lagi oleh pihak pejabat pendaftaran. Tapi bagi saya sebagai pengamal undang-undang, mana-mana penghakiman pasti walaupun disemak 2 kali 3 kali, ada 1 atau 2 kesilapan. Tarikh tersebut boleh tersilap type, dan itu tidak menjejaskan kredibiliti penghakiman. Tidak menjejaskan langsung kredibiliti penghakiman. Kami banyak kali pernah pergi ke mahkamah dalam rayuan dan kami dapati tarikh keputusan-keputusan ada silap. Tapi kita sebagai peguam, kita berhati besar. Kita tahu mahkamah perlu membuat keputusan penting. Setakat ejaan, setakat tarikh boleh ada kekilafan. Sedangkan J.K. Rowling yang menulis buku Harry Potter, dia mempunyai 1 tahun tulis 1 buku dan semak 1 tahun lagi ejaan dia. Kami sebagai peguam dan hakim sebagai pemutus keputusan mempunyai 1 jam 2 jam untuk keluarkan idea, teruskan dengan penghakiman dan cetak, edarkan. Be fair to us, dah lah J.K. Rowling tu bilioner, kami cuma, hakim kita cuma mendapat gaji sebagai penjawat awam. So perkara ini ambil dengan hati yang terbuka. Jangan tengok satu perkara, oh salah. The law doesn't work on technicality sahaja. Itu technicality. Sama ada tarikhnya 23 Ogos ataupun 26 Ogos, perkara itu saya percaya akan dijelaskan oleh pihak-pihak berkenaan. Dan tanpa penjelasan pun sebagai pengamal undang-undang yang tidak mengambil pihak, saya sendiri tidak akan mengambil keuntungan daripada kekilafan kecil seperti ini. Ya. Bukan semua perkara menjadi salah.
Jadi ini pun saya nak bagi tahu kepada, saya banyak membaca dalam media sosial petang tadi, di mana ada pihak-pihak yang bertaksubkan kepada Najib Razak mengatakan kononnya ada konspirasi kerana penghakiman itu bertarikh 26/8. Cukup senang nak bangkitkan teori konspirasi, tapi apabila dibangkitkan salah laku Najib sejak tahun 2013-14, awak semua kata tak percaya. Sekarang bila keluar keputusan, awak masih nak kata konspirasi untuk tulis penghakiman. Come on, 3 jam setengah hakim tu nak tulis 60 muka surat pun boleh tau. Hakim kita cukup bijak, cukup berkebolehan, cukup berwibawa untuk tulis dalam bahasa Inggeris sekalipun penghakiman yang lengkap dan padat. Itu saya yakin. Saya juga